Kalau seorang suami dia kahwin tanpa izin, oh dia ni menyakiti orang lain, berdosa tak? Sakiti kawan, berdosa tak? Kan? Kalau sakiti orang lain, sakiti kawan berdosa, sakiti isteri lagi berdosa. Lah apa hang jawab macam tu? Saya duduk dalam pertubuhan, poligami harmoni Malaysia. Saya antara penasihat lah, kan? Bukanlah orang hebat ke apa, mereka tengok ni ustaz, mereka pun ambil je lah. Kebetulan saya pun berpoligami, kan? Mereka pun ambil letak. Tapi saya nak sebut itu sebab maknanya saya nak sebut bila kita duduk dalam pertubuhan yang dia memang fokus isu tu, kita banyaklah maklumat. Kita banyaklah maklumat tentang poligami ni, kan? Jadi tuan-tuan, ramai hak kita jumpa macam tu lah. Akhirnya dia diuji. Tak perlu nak mendabik dada. Jangan duk letak perampas ke, penyondol ke. Tapi masalahnya, kebanyakan hak orang-orang perempuan awam ni, rujukan mereka ustazah. Hak tu masalahnya. Sebahagian ustazah, saya sebut sebahagian lah, tak makan cili tak payah rasa pedas. Sebahagian ustazah ni lah hak duk buat keluar kenyataan-kenyataan yang mengharukan keadaan. Ada baru ni orang tanya, ustazah macam mana kalau seorang suami dia kahwin tanpa izin, oh dia ni menyakiti orang lain, berdosa tak? Sakiti kawan, berdosa tak? Kan? Kalau sakiti orang lain, sakiti kawan berdosa, sakiti isteri lagi berdosa. Lah apa hang jawab macam tu? Pertama sekali, perlu perbetulkan soalan tu. Tak, suami nak menikah lain, perlu izin isteri tak? Tak perlu. Hak tu kena bagi faham. Saya nak menikah dulu, nak berpoligami. Saya abang pada isteri saya, abang kalau nak kahwin, abang kahwin. Tak ada istilah, oh saya tak izin, saya tak mau. Hang mau ke tak mau, aku nak kahwin, aku kahwin. Tak ada lah saya sebut aku. Nah, tapi nak cerita, nak sampaikan bagi faham, kan? Ni sebahagian orang, abang nak kahwin, tak mau. Tak mau apa? Aku nak kahwin ikut suka aku lah. Dah aku rasa aku adil, mampu, kahwin lah. Tak perlu izin pun. Saya bukan nak menggalakkan poligami, tak. Tapi nak cerita yang hukum dulu, nak bagi orang faham. Sebab ramai orang ni tanpa restu isteri, tanpa restu mak mertua, mai kok mana restu-restu ni? Restu-restu ni mai kok mana? Menyakiti isteri lah. Hang dah sakit hati, benda aku buat benda yang harus. Hang sakit hati tu masalah hang, bukan masalah aku. Hang yang bermasalah. Dia kata kalau menyakiti kawan berdosa, tengoklah menyakiti sebab apa. Kawan dia beli kereta baru, tiba-tiba dia sakit hati, kereta baru. Siapa yang masalah? Kawan dia beli kereta kan? Hang masalah. Hang lah masalah, hati hang ada penyakit, kan? Kawan dia buat benda harus, hang sakit hati, hang bermasalah. Suami dia buat benda harus, suami dia mampu, hang sakit hati. Siapa masalah? Suami dia kan hang? Hang lah masalah. Oh, kalau guna menyakiti isteri dalam hal itu dikira menyakiti isteri, hang tak redha dengan suami hang kahwin, bukankah hang menyakiti suami hang? Betul tak? Kita guna logik yang sama. Suami dia ada kemampuan, suami dia nak menikah lagi, tiba-tiba dia tak redha, dia mengamuk-mengamuk. Secara tidak langsung dia menyakiti suami dia, betul tak? Nak guna logik ustazah tu lah. Saya tak sebutlah ustazah mana pun. Kalau guna logik yang sama, isteri tak bolehlah minta cerai, mohon fasakh di mahkamah sebab akan menyakiti suami. Guna logik dia. Apa hukum agama main logik macam tu? Kalau dikira menyakiti perasaan isteri, saya nak bawa main ni, surah At-Tahrim, juzuk ke-28, ayat yang pertama. Allah sebut, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Tuan-tuan buka ayat pertama surah At-Tahrim juzuk ke-28. Allah tegur Nabi,
Wahai Nabi, kenapa ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak? Kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah telah halalkan pada kamu? Sababun nuzul. Dia ada beberapa riwayat. Saya mengambil dua riwayat yang sahih yang disebut oleh Ibnu Kathir dalam mentafsirkan ayat ni. Riwayat yang pertama, kisah tentang Sayyidatina Hafsah dan Sayyidatina Aisyah berpakat. Mereka ni cemburu dengan salah seorang isteri Nabi yang dalam riwayat menyatakan dia adalah Zainab binti Jahash. Jadi bila Nabi pi rumah Zainab dah, kan, selalu Nabi makan madu kat rumah Zainab ni. So Aisyah dengan Hafsah ni mereka baik. Sebab kan ayah dia Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, mereka memang baik. Jadi apa pakat, bila Nabi balik rumah kita je, kita kata mulut bau tak best, bau marafir. Marafir ni dia sejenis makanan, dan bau dia tak berapa syok. Kira kalau kat Malaysia ni kira mungkin kita sebut petai lah kot. Nah, lebih kurang petai lah. Jadi Rasulullah balik rumah Aisyah, Aisyah tak, apa bau marafir ni? Bau tak syok ah. Nabi jaga penampilan. Sebab tu bila Nabi balik rumah, perkara pertama yang Nabi buat adalah sugi. Nabi bersihkan gigi dia. Sebab Nabi nak penampilan yang isteri dia kalau bau pada Nabi, bau yang menarik. Bahkan pernah Nabi minang seorang wanita, Nabi suruh hantar wakil, Nabi suruh cium bau mulut dia dan tengok dia punya tumit kaki dia. Nak pergi minang perempuan tu, Nabi suruh, Nabi dah ada isteri yang masa tu. Nabi suruh wakil pergi cium bau mulut dia ni, dia pengotok ke bau mulut, bau apa kan. Nabi macam tu. Jadi Aisyah dengan Hafsah ni dia tahu Nabi macam tu. Jadi apa bau marafir ni, bau tak best. Jadi bila pergi rumah Hafsah pun dah pakat kan, apa bau marafir, tak syok bau ni kan. Kemudian Nabi SAW, Nabi kata lan a'uda lahu, aku takkan ulang benda ni lagi. Maksudnya takkan minum dah. Apa nama? Sebelum tu Nabi kata, aku makan madu kat rumah Zainab. Aku makan madu. Bukan makan marafir. Tak, bau marafir. Kan? Kemudian Nabi sebut, lan a'uda lahu, aku takkan ulang benda tu. Maksudnya takkan makan dah marafir. Ada tak Nabi sebut, aku mengharamkan ke atas diri aku marafir? Ada Nabi sebut? Nabi tak sebut. Nabi kata, aku tak akan ulang dah, aku tak mahu makan dah sebab bau marafir. Tapi Allah turunkan ayat, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan kepada kamu? Nabi tak sebut pun mengharamkan. Nabi tak mau ulang, tak mau makan dah. Sebab apa? Tabtaghi marda ta'azwaji, kerana mengharap redha, nak jaga hati perasaan isteri-isteri kamu. Sampai kamu benda hak halal lah. Kerana nak jaga hati isteri-isteri, jangan sampai macam tu. Ramai ada tuan-tuan dengar suami, dia tak kata poligami tu haram, tapi aku poligami, tobat aku tak mau isteri aku. Jangan macam tu. Hang diam cukup ah. Dah poligami tu apa hukumnya? Jangan sampai macam tu. Aku tobat tu. Nabi telah a'uda lahu, aku takkan minum dah madu tu. Kan? Riwayat yang kedua yang disebut oleh Ibnu Kathir. Apabila Nabi giliran Nabi rumah Hafsah, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Bila Nabi balik rumah Hafsah tak ada kat rumah sebab Hafsah ada urusan kat luar masa tu. Jadi bila Hafsah tak ada kat rumah, Nabi pun panggil lah Maryah Qibtiyah. Maryah ni dia hamba, dia cantik, dan Aisyah cemburu dengan kecantikan Maryah. Masa sebelum Nabi tak apa, kita tinggal bab tu dulu. Maryah ni memang seorang yang lawa. Jadi Nabi panggil Maryah. Nabi telah bersama dengan Maryah di rumah Hafsah. Hafsah balik, Hafsah dapat tahu. Kemudian Hafsah marah perbuatan Nabi tu. Kemudian Nabi sebut, Nabi takkan lagi menggauli Maryah.
Padahal boleh ke tak menggauli hamba? Boleh. Nabi kata, aku takkan menggauli mariah dah. Benda tu harus, jangan sampai takkan Allah turunkan ayat ni. Allah turunkan ayat ni. Kita nak buat benda yang halal. Ni duk jaga perasaan isteri ni yang ustazah menyakiti. Allah tegur dah ni. Allah tegur dah Nabi, jangan tabtari mardat azwaji, kerana mengharap redha, kerana mengharap ni duk jaga hati isteri kamu. Tuan-tuan, saya selalu sebut, kita dengan contohlah dalam hubungan rumah tangga ni, saya bukan suami yang perfect, tak. Saya banyak kesalahan. Tapi kalau kita ikut Nabi, kalau ikut sebahagian penceramah hanya duk sebut benda-benda romantik Nabi, Nabi main kejak-kejak, betul lah benda tu, tapi dalam beberapa hal benda tu perlu diikutlah dalam beberapa hal. Tapi nak kena tengok konteks. Nabi main kejak-kejak dengan siapa? Aisyah, sesuai tak? Sesuai lah, sebab dia kecil lagi. Kenapa Nabi tak main kejak-kejak dengan Saudah? Sebab Saudah dah tua. Kita yang tak faham konteks, suami isteri kena main kejak-kejak baru main dengar umur 60. Dia balik dia main kejak-kejak dengan bini dia. Inhaler kawan tu. Inhaler kawan tu. Nabi panggil ya Humaira pada siapa? Aisyah, sesuai ya, dia budak lagi. Kan? Kita dengar umur 60 lebih, ya Humaira ni lebih pada comel lah. Comel. Kita, kena panggil comel. Kita umur 60 lebih balik, hai comel, dia terbuang tebiat ke apa hang ni. Padanlah, tengok konteks. Tengok konteks. Jadi tuan-tuan, tak perlu duduk. Kadang-kadang itulah, kadang penceramah dalam bab poligami kebanyakan ustazah. Kebanyakan bukan semua. Jangan semua terasa hati. Itu yang merosakkan. Dia punya hak kuliah pendek tu dalam TikTok ke apa, dah dekat 1 juta duk tengok. Hak masalahnya kita, tuan-tuan, hak bukan ustaz ni lagi masalah. Kita balik nak counter dia kata abang siapa? Tu ustazah cakap. Abang bukan ustaz. Dah, nak buat macam mana? Kan tak nanya kita. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya selalu sebut dalam isu ni, kita berdiam diri, jaga rumah tangga kita. Kan? Kita pun tak tahu setakat mana rumah tangga kita ni akan berlangsung. Allah akan uji macam mana. Kita jaga sungguh-sungguh doa, Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jaga rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita.